Sebahagian apologis Kristian ada yang menimbulkan permasalahan berkenaan dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis ungkapan baginda ketika baginda sedang nazak, di mana mereka mengatakan bahawa berdasarkan daripada hadis ini secara tidak langsung ia membuktikan bahawa ajaran Islam ataupun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti palsu berdasarkan kepada piawaian Al-Quran itu sendiri. Hadis yang dimaksudkan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersabda dengan mengatakan, "Wahai Aisyah, sesungguhnya masih terasa ataupun aku masih merasa sakit akibat daripada makanan yang aku makan ketika di Khaybar. Pada ketika ini aku mendapati seakan-akan tali jantungku terputus akibat daripada racun tersebut." Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan golongan apologis Kristian menyatakan bahawa hadis ini secara tidak langsung telah membuktikan kepalsuan ajaran Islam berdasarkan kepada piawaian Al-Quran itu sendiri, kerana Al-Quran ada menyatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'aqazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan seandainya Muhammad itu mengatakan di atas nama kami suatu kata-kata rekaan, nescaya kami akan menahannya dengan tangan kanan dan kemudiannya kami akan memotong daripadanya tali jantung, iaitu tali jantung Nabi Muhammad SAW supaya baginda mati dengan serta-merta. Golongan apologis Kristian ini menyatakan bahawa ayat ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad akan dihukum dengan dipotong tali jantungnya seandainya baginda menipu, dan terdapat hadis yang menyatakan bahawa baginda merasakan tali jantung baginda terpotong ketika hujung hayat baginda, dan mereka mengatakan ini membuktikan bahawa Islam adalah palsu dan Allah telah pun menghukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya tuduhan ini ialah satu tuduhan yang dangkal, kerana kedua-dua kalimah yang muncul di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai tali jantung itu adalah dua kalimah yang berbeza. Di dalam Al-Quran kalimah yang digunakan ialah al-watin, sementara di dalam hadis kalimah yang digunakan ialah al-abhar ataupun abhar di dalam hadis tersebut. Meskipun kamus-kamus Arab moden secara ringkasnya memberikan pemaknaan yang lebih kurang sama ataupun memberikan pemaknaan yang sama bagi kedua-dua kalimah ini, iaitu kedua-duanya diterjemahkan sebagai aorta, iaitu pembuluh darah tunjang yang berakar dari ventricle kiri jantung. Jikalau kita merujuk kepada kamus-kamus Arab klasik, kedua-dua kalimah ini diberikan definisi yang berbeza di antara satu sama lain. Seandainya kita merujuk kepada kitab Al-Ain, iaitu satu kamus Arab paling tua yang diketahui, yang dihasilkan oleh ilmuwan bahasa Arab Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meninggal dunia pada penghujung kurun ke-8 Masihi, beliau memberikan definisi al-watin sebagai pembuluh darah yang menyirami hati ataupun al-kabid. Itu definisi pertama yang beliau berikan. Dan definisi kedua pula ialah niyatul qalb ataupun tali jantung. Dan ini adalah satu definisi yang dipersetujui oleh kebanyakan mufassir Al-Quran. Namun begitu, bagi kalimah al-abhar pula, beliau pertamanya mendefinisikan ia sebagai al-aqhal, iaitu pembuluh darah yang terletak di bahagian lengan bawah. Dan definisi kedua yang diberikan ialah pembuluh darah yang berada di kiri ataupun kanan tulang belakang, di mana jikalau kita melihat kepada perspektif moden, ini berkemungkinan besar merujuk kepada sama ada inferior vena cava yang berada di sebelah kanan tulang belakang ataupun abdominal aorta yang berada di sebelah kiri tulang belakang. Dan terdapat definisi ketiga, namun definisi ketiga ini boleh difahami sebagai penerangan ataupun penekanan kepada definisi kedua tadi,
beliau menyatakan al-abhar ini ialah pembuluh darah di jantung yang bersambung ke tulang belakang. Justru perbezaan definisi yang diberikan bagi kedua-dua istilah ini sebenarnya sudah memadai untuk membuktikan bahawa tindakan menghubung kait di antara kedua-dua ayat Al-Quran dan juga hadis ini ialah satu tindakan yang falasi. Ini kerana walaupun kedua-dua istilah al-abhar dan al-watin boleh secara kasarnya dikatakan merujuk kepada perkara yang sama, namun terdapat definisi yang berbeza bagi kedua-dua kalimah ini yang memerlukan pembuktian lebih lanjut bagi menyatakan bahawa al-abhar itulah al-watin ataupun al-watin itulah al-abhar. Falasi ini ialah seumpama kita menyatakan bahawa kita ingin menemui seseorang yang mana kita diberitahu dia memakai pakaian berwarna gelap pada hari sebelumnya, dan pada hari ini kita menemuinya kita mendapati dia memakai pakaian berwarna biru gelap ataupun navy, dan lantas daripada itu kita terus membuat konklusi bahawa beliau memakai baju yang sama ataupun baju dengan warna yang sama semalam dan juga hari ini. Sudah pasti itu adalah satu kesimpulan yang falasi, kerana apabila kita diberitahu bahawa beliau hanya memakai baju berwarna gelap semalam, itu boleh juga bermaksud beliau memakai baju berwarna hijau gelap ataupun berwarna koko.